pakai keplekat pergi masjid, selok ke kebahar. Pergi semayang tapi pakai keplekat, tapi selok ke kebahar. Hoi, belum. Wow, ekor. Allah. Sebulan ni Tuhan nak bagi kat kita, dia hapuskan dosa. Pulanglah. Start pada pagi Ramadan atau maghrib Ramadan tu, maksudnya maghrib malam 12 tu, bacalah lepas maghrib paling kurang 4 muka surat, 5 waktu dapat sejuzuk. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan tuan, sekurang-kurangnya kita nak merasakan kekatan Ramadan, kita kena baca peribadi. Saya bukan tak setuju dengan tadarus, tapi tadarus ni kita baca selai, kita duduk lama main kita. Kadang-kadang kita dengar main-mainnya, kita tak baca pun, kita pergi kecil lah, pergi berak lah. Yang berbahagia lagi dimuliakan pada Ustaz-Ustaz yang merupakan pengurus di majlis pada malam ini. Yang berbahagia lagi dihormati Ketua Mursyid Diraja, Ketua Paduka Muhammad Darudin Haji Aman. Saya hormati lagi berbahagia kedua-dua orang ahli panel yang berada di depan kita pada malam ini. Berbahagia Datuk Ustaz Kazim alias Al-Hafiz yang di sebelah ujung sana, yang di sebelah tengah ini berbahagia Ustaz Haji Haslin Baharim yang merupakan kedua-duanya personality TV. Tengah tu dialah yang paling nampak handsome sekali, pakai baju jubah warna putih. Dan saya cuba 2-3 kali nak dekat kepiah kat dia, rupanya kepiah saiz paling besar dia tak boleh pakai. Tak tahu sebab kepala dia besar pun. Alhamdulillah tak bagi dah kepiah tu, tarik balik dah, sedekah orang lain dah. Saya menghormati seluruh ahli jawatankuasa Masjid Khairul Jami', Maktab Pengajian Islam, yang saya muliakan Ustaz dan Ustazah, muslimin dan muslimat, mukmin-mukminat, hadirin hadirat yang ramai di dalam Masjid Khairul Jami' pada malam ini. Yang ceria dalam masjid ini pada setahun yang lalu, saya dengan yang bahagia Datuk Ustaz Kazim, My Forum, kami tengok dia punya siling pun kena kepan lah. Lagi Datuk tengok elok-elok tu. Oh alah, kami orang Kedah, kami tak kata mereli, kami kata merelap. Lebih kurang aku lah, mereli merelap. Kami orang Kedah. Pasal asli dah, dia bukan orang Kedah, dia orang Kit Baga Belah Selangor. Kit Baga Belah Selangor. Orang Kit Baga tu ya, tu pun belagak cakap berlumpur. Yang saya rasa begitu berbangga dan seronok kerana kutipan dalam 300,000 dapat kapet yang cantik, dapat surah yang cantik, yang malam ni kita boleh manfaatkan dia semaksimal mungkin untuk program sempena dengan istighfar Ramadan yang mungkin dalam 6-7 hari lagi kita akan sambut, insyaAllah. Seronok rasanya kerana lama kita tunggu Ramadan, lama, setahun kita tunggu. Kini Ramadan dah muncul dan forum kita juga muncul dengan wajah yang tetap sama seperti tahun lepas. Cuma Ustaz Haslin saja kita tambah supaya nampak lagi berseri majlis forum pada malam ni. Selamat datang pada yang bagi Datuk dan juga yang bagi Ustaz Haslin. Dalam poster pun Datuk, tu syok. Rasa dia tua, saya muda balik sebab saya tak ada Datuk. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pusing pi pusing mai, tetamu yang kita tunggu dah hampir sangat dan kita rasa teruja lah, istilah dia bahasa Kedah dipanggil teruja. Teruja ni bahasa Kedah? Tak tahulah, belasah bila kami orang Kedah. Teruja rasa dah kita tunggu Ramadan sampai. Dan satu saat yang paling indah, terngiang-ngiang di telinga kita dah suara-suara tu bila subhanal malikil ma'bud. Teringatlah, termula teringatlah tu. Dan juga persiapan dari segi fizikal dan juga dari segi mental. Saya nak ucap tahniah kepada orang-orang di sebelah sini dan juga orang-orang yang luar yang memberikan sumbangan untuk program ini dan juga untuk mencantikkan Masjid Khairul Jami' ini.
supaya Ramadan ini dia akan dalam keadaan sangat tenang, sangat selesa. Karena salah satu daripada moto ataupun salah satu daripada tagline kita di Kedah ni, Kedah sejahtera. Oh, dia seronok. Kalau ada khutbah ke apa, direkam kan? Lah sahabiah. Kalau ada khutbah ke apa, akan dibubuh kata Madani dia tukar jadi Kedah sejahtera. Oh, clear. Begitu buat. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buka tirai perbincangan kita pada malam ini. Ahli panel yang pertama di sebelah kanan saya ni, Ustaz Aslin. Kalau kira kat sebelah lah Kuala Lumpur tu, mereka nak calon dia suami yang paling penyayang, tapi tak dapat. Bagi datuk tentang Ramadan ni Ustaz. Sebenarnya Ramadan adalah anugerah untuk umat Muhammad. Confirm dia anugerah. Sebab umat-umat yang sebelum ni umur mereka semua beratus tahun. Kita umat Muhammad ni kebiasaannya tak panjang lah. Ketua Kedah kata paling panjang 120 tahun. Lepas 120 tahun kalau dihilang, kita anggap hilang lah. Pasal itulah umur Muhammad, anak umat Muhammad yang paling panjang. Cuma kita nak tanya bagi Ustaz Aslin, apa sebenarnya yang ada di dalam Ramadan? Silakan yang bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Sabil Fadilah Ustaz Maisa, bahkan panelis pada malam ini Sabil Fadilah Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, sejak kepada yang berbahagia Ayahanda Datuk Mahmudin, kepada adinda kami Datuk Usam, khususnya kepada seluruh kepimpinan pengurusan Maktab Pengajian Islam Kuala Liam Ringkasan Mabiko, ya. Nyamuk sama Allah 5 piku dia lah ringkasan Maktab Pengajian Islam Kuala Liam 5 piku. Saya nyamuk tak banyak. Dan kepada semua warga Mapiku, warga Maktab Pengajian Islam di sini di Kuala Liam, insya-Allah, dan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pahabak semua. Alhamdulillah. Sekali lagi pahabak semua. Alhamdulillah. Orang lelaki duduk diam bagi macam-macam belakang pahabak semua. Bagus, semua bagus, semua. Saya duduk pergi tempat dan banyak yang itu kan, tanya pahabak baik, pahabak baik. Itu tanya sampai 6 kali dia perasan. Saya kata cukup tak puas hati jawapan tu. Saya cakap jawapan tu haram, kata makruh tidak, tapi mana lebih baik. Tapi mari sini masya-Allah, ini kita tempat pusat Maktab pengajian ni berjaya mendidik mereka bila tanya soalan orang berubah, bertanya apa, jawapan mesti alhamdulillah. Sebab alhamdulillah ni sakit, alhamdulillah, betul tak? Sihat, alhamdulillah, betul tak? Tapi kalau baik ni agak-agak bila time sakit, saya tanya bapak macam ni, di hospital bapak ni tak ada, macam ni haram seminggu. Jadi seminggu ada doktor nak tampar, cupak kaki dah berdarah coret, haram tak juga. Kena tampar. Sebenarnya alhamdulillah dia sakit itu kafaratul dzunub, ya, menghapuskan dosa. Musibah itu kafaratul dzunub, menghapuskan dosa. Masya-Allah. Ni kita ya Ramadan tadi ayah anda datuk pada boleh tu dengar kat luar tadi. Kalau kita dengar satu lagu apa yang ada pada anugerah Ramadan ni, lagu Hijaz, senang balik cari lagu Hijaz. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Pernah lagu tak? Nah, itu
Itu jawapan dia. Sekian. Saya bila tadi Datuk nak daripada Pulau Selangor tadi lalu buka lagu ni bagaimana nak menghayati Quran ada dalam tu kan, dalam radio, dalam TV, dalam kereta, buka lagu-lagu nasyid, top hit nasyid Rehan, Rabbani dan Hijaz. Tapi menarik bagi saya seorang lemak merdu tu memang Hijaz lah. Lagu dia kata apa? Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Kamu main boleh? Lagu abang sayang, abang di mana tu kan? Nanti dah Datuk kata pula lagu klasik, lagu bonus lah tonton ni. Aku tak hati aku tu. Bukan isi model boleh lah. Babak jenis tu begini. Dia pun bahagia nampak muka ceria dapat menantu ni. Jadi bulan Ramadan, kalau kita lihat, saya ambil kisah sikit lah. Coretan dalam bahasa Arab disebut pada Inna syahra Ramadana syahrun takfiri dzunub. Bulan Ramadan itu keistimewaannya adalah dikatakan sebagai sebulan itu Ustaz Maisa menghapuskan dosa. Tapi apa dia? Apa penyebab hapus? Bukan dosa saja terhapus. Kita ada 3 benda yang paling agung yang termasuk dalam Quran, yang lain semua disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya contents atau aksesori sebagai value added nak top up 3 benda itu adalah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nilaian Allah jadi disebut oleh Allah dalam Quran ada 3 benda yang cukup agung dalam bahasa kita sebut maha agung perbuatan tersebut. Bila disebut syahrul Ramadan, syahr takfiriz dzunub, bulan menghapuskan dosa, dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis ini memang top 3 lah. Nanti dengar Datuk kalian dan radio ke apa, hadis mesti kena mula dulu. Lalu ayat surah Al-Baqarah ayat 3 tu. Tapi nak relate, nak match dengan hadis sahih, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis ni ambil. Bulan Ramadan Nabi sebut SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Sebab tu Syekh Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang bermazhab Hambali, dia pernah menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif, tak silap saya lah, disebut apa dia, antara dia, kalau kita ni Datuk dengan Ustaz jadi imam dulu kan, masuk Rejab je seluruh Semenanjung dan juga di Malaysia Barat sebagainya Malaysia baca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dah dengar tak doa tu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sehinggalah bulan Ramadan. Dah dengar tu? Rajab tak ada, Sya'ban ni Allahumma barik fi Sya'ban balina Ramadan. Ini contoh dia. Tapi kata Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata salafus salih berdoa 1 tahun tentang Ramadan, 6 months before Ramadan and 6 months after Ramadan. Saya orang KL. Dia kata 6 bulan mereka berdoa untuk Ramadan. Bila? Ramadan bulan apa kakak? Ramadan bulan apa? Bulan ke berapa kakak? Bulan berapa? Bulan ke-9, bulan 3. Merok main bulan 9. Maksud 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa? Rabiul Awal.
sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Bila? 6 bulan bang. Imam kita takut diam 3 bulannya. Termasuk saya pun sama dia. Tapi dia orang punyalah seronok nak sambut Ramadan. Lepas tu kata Syekh Ibn Rajab Hanbali, dia kata selepas Ramadan tu start Syawal 6 bulan sampai bulan Safar. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah daripada kami apa yang kami buat di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Dia 6 bulan juga, maksud dia punya excited namanya Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan jaminan takfirul dzunub. Syahrul takfirul dzunub, bulan menghapuskan dosa. Lepas tu kita kena buat macam mana kalau kita nak rasakan dosa kita itu terampun. Nanti kita bincang kenapa ada orang tak terampun juga dosa walau dia puasa. Ada tu kan, puasa tapi tak terampun. Boleh? Di mana janji Allah? Apa sebab dia? Ini contoh dia. Dan yang keduanya dengan masa yang ada ni disebut ialah antaranya Syahrul Ramadan, disebut apa dia? Inna hadha syahra qad hadarakum, hadis Ibnu Majah, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Telah datang kepada kamu, ini bulan Ramadan dah datang kepada kamu semua, dan padanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sesiapa yang terhalang daripadanya, ini na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk tadi jawapan dari rezeki dah. Barang sesiapa yang terhalang daripadanya, maka ia terhalang dari segala kebaikan. Dan tidak ada yang terhalang dari kebaikan melainkan yang telah terhalang. Maksud dia, kalau Tuhan bagi, Tuhan bagi. Tak bagi, tak. Maksud dia bila ikut panggil kita macam mana. Kita kena ingat Ramadan ni memang special case. Special case. Sebab tu bila ayat 183 disebut antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam pentadbiran urusan kerajaan, negeri dan juga negara, syarikat, pejabat, bermajikan, 3 benda dikenal. Pertama dipanggil iaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Mana-mana kalau nak sukses ada perancangan apa dia? Input, proses dan output. Input apa? Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang akan suka Ramadan. Orang Islam yang fasik, dia tak terasa bahang dan kehangatan Ramadan nak datang. Orang beriman ialah orang yang tak tinggal solat. Orang beriman ialah orang yang menutup aurat dalam kehidupan dia. Orang beriman ni orang yang tak makan rasuah. Orang beriman orang yang tak zalim. Orang beriman orang yang tidak menindas orang lain. Maka mereka ini tidak ada rasa seronok bersama Ramadan. Pasal apa sambut? Dah mari dah, kami sambut je lah. Daripada tak buat, buat ikut. Tapi kita, para salafus salih, bagi contoh dia 6 bulan berdoa untuk mendapatkan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia orang nak catch up pada Allah. Dia orang nak gerak peluang bagi Allah. Kenapa? Ramadan bulan peluang untuk kita dihapuskan dosa oleh Allah. Dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan apa? Maka setiap malam mereka bekerja mencari hanya satu malam lebih 30 malam, iaitu malam Al-Qadar, malam yang paling agung. Tidak ada nilai malam-malam yang lain. Sama dengan 83 tahun lebih. Lepas tu saya dulu kempen dalam YouTube ke dalam Facebook ke apa ke, ayo jom kita try buat sekali. Siapa ada kerja makan gaji, ambil RM300, setiap malam derma RM10. Nak lazimi supaya dia ringan tangan. Itu kita kena ingat. Jangan nak mula perekat bila dah Ramadan pun nak fikir nak sedekah, ambil duit mana suka, tak kita prepare dari sekarang. Itu kita lihat bagaimana para sahabat dan juga para saleh. Bukan setakat kesihatan dia jaga, tetapi harta benda. Kenapa? Sebab disebut panggil Nabi, kana Nabi ajwadan nasi fi Ramadan.
Nabi orang yang paling banyak berkebajikan Ramadan. Bulan dia bayar, tapi bulan dia collect, dia himpun bergelok harta benda Nabi, orang hadiahkan yang Nabi pegang, dan Nabi akan taburkan especially pada bulan Ramadan cukup baik ini. Kenapa? Kerana pahalanya berganda-ganda. Pada hidup kita ni, orang kata Ustaz, buat puasa dapat pahala. Kita tak bincang pahala, tapi nampak ni, ya Ustaz kalau Nabi sebut dapat satu malam itu, dia tak cerita dalam ayat dan hadis apa di antara dia, banyak tak cerita tentang diampunkan dosa selama 83 tapi ganjaran 83 tahun. Bulan ni tak boleh cerita. Cuba tengok bulan Rajab. Bulan Rajab, moral of story, sejarah ataupun Ramadan apa bulan Rajab tu, Isra Mi'raj, Nabi diperintah untuk bedah hati Nabi, kan? Fastakhraja qalbi fa utitu bi tistin min dhahabin mamlu'atin bil iman wal hikmah. Nak naik Isra Mi'raj tu, hati Nabi kena bersih. Nak jumpa para Nabi Anbiya, hati kena bersih. Nak naik buruk, hati kena bersih. Orang tanya, Ustaz, macam mana hati nak bersih? Adakah kita juga kena minum air dan banyak-banyak? Tak. End of standing of story, penghujung bicara Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, cara nak mensucikan hati daripada dosa ialah apa? Ialah dengan solat 5 dosa hari semalam. Bincang bukan pahala. Bulan Rajab tak bincang pahala. Bulan Rajab bincang tentang bagaimana nak menghapuskan dosa. Maka solat itu diwajib. Nabi bersabda, solat 5 waktu itu penghapus bagi segala dosa. Siapa solat maghrib tadi, aku dosa selepas asar. Siapa solat asar tadi, aku dosa selepas luhur. Solat luhur tadi, aku dosa selepas subuh. Solat subuh pagi tadi, aku dosa selepas isyak. Dan semayang isyak tadi lepas ni, aku dosa selepas maghrib. Maknanya kita tidak ada dosa. Jangan perasan kita orang baik. Kita hanya dihapuskan dosa dengan solat, tapi dengan perasaan kita ini baik. Sebab rumput kita be the best, don't feel the best. Buat yang terbaik, jangan perasaan kita terbaik sangat. Kenapa? Jangan tahu dosa tak ada rasa maizah, okey tak nak milih. Tak boleh. Sebab dosa kadang-kadang sedar tak ada di kamar ini. Tapi dengan solat, jiwa kita bersih. Masuk bulan Syaban. Ingat tak hadis Ibn Hibban sahih? Ibn Hibban, Muhammad Jamal sebut pada malam di Syaban, Allah melihat para hamba dan menghapuskan dosa hamba dia. Dan Allah kata dekat malaikat, kecuali 2 puan jangan hapuskan dosa mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini sering melakukan syirik, dan yang paling kita takut masih mengekalkan permusuhan di antara sesama mereka. Kalau kita semayang macam mana hebat sekalipun, dari tinted serban sampai tutup lubang telinga, janggut panjang dikorek dari pusat, tapi hati berkesumat dendam orang, Allah tak terima pengampunan kita. Pasal hati kita kotor, hati kita tak open minded. Bulan Rajab Syaban tu nak masuk Ramadan dia, kena buat yang terbaik pada bersihkan jiwa daripada sebarang kekotoran. Jadi bulan Ramadan masuk aja, insya-Allah ganjaran kita. Yang ketiga pada tentang ayat tentang Al-Quran, Allah turunkan kepada kita supaya kita sama-sama untuk memperbanyakkan bacaan Quran. Sahabat-sahabat saya sebut pada dia orang suka baca Quran bukan bulan Ramadan sahaja, dia pemula dengan bulan ni, bulan Syaban. Daripada sedekah benda tu, bulan ni pemula. Dia dah mula dah. Orang kata apa ni? Membiarkan derma, memberanakkan derma dia orang dibagi. Bila masuk momentum di bulan Ramadan, maka dalam sebuah hadis sebut, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsid. Hei para peminat kebaikan, terimalah Ramadan, sambutlah dengan kebaikan. Orang yang rajin ngaji bulan Syaban, dia baca sehari dapat semuka. Ramadan teruskan bacaan, momentum kena naik lagi, bacalah mungkin 10 muka. Contoh, wa ya baghi asyar, wahai orang yang penggemar kejahatan, aqsir, sudahlah, berhentilah, cukuplah jahat. Ramadan dah, oi. Subhanallah.
Sebab apa? Sebab Tuhan suruh kita untuk dapatkan sebanyak mendarjat dengan ganjaran, dan dalam masa yang sama kita terampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga apa dia? Kita disebutkan sebagai apa yang peristiwa agung anugerah daripada Ramadan Allah bagi ialah tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi dalam bab ini kita bacalah Quran bagi elok, insya-Allah. Kita juga buat ceramah di mana, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Kuala Kedah, iaitu disebut. Dan yang terkini malam tadi di Lenggeng, di Bandar Tasik Selangit pun kita sebut. Kita kata buat grup start pada pagi Ramadan atau maghrib Ramadan tu, maksudnya maghrib malam 12 tu, bacalah lepas maghrib paling kurang 4 muka surat, 5 waktu dapat sejuzuk. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan tuan, sekurang-kurangnya kita nak merasakan kata Ramadan, kita kena baca peribadi. Saya bukan tak setuju dengan tadarus, tapi tadarus ni kita baca selai, kita duduk lama main kita. Kadang-kadang kita dengar main-mainnya, kita tak baca apa, kita pergi kecil lah, pergi perak lah, bonat. Tapi kalau baca sendiri, tadarus buat juga setiap lepas tarawih, lepas maghrib, dan juga kita baca sendiri untuk apa tadi ni. Paling tidak satu waktu, 4 muka, dan akhirnya insya-Allah satu hari berdapat satu juzuk. Betul atau tidak? So ulang balik apa yang saya intro mukadimah ni. Datuk akan urai lebih pada tu. Apa yang dikatakan anugerah Ramadan? Pertama ialah Ramadan telah mendatangkan puasa membakar dosa. Ambil peluang elok. Kita tak cerita lah pahala tolak cerita. Tapi yang keduanya ialah tolong carilah malam Al-Qadar, kerana malam lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu alam. Kalau saya belajar di Pakistan, Datuk tak tahu macam mana. Saya di Pakistan, setiap 21 malam kami akan dikerahkan oleh persatuan kami, Asian Muslim Student Association, AMSA, Karachi dan Islamabad. Kita kerahkan yang surat berkeliling, semua pelajar-pelajar Thailand, Filipina, Singapura ni dia tak pernah join sebab dia pun Brunei tak join sebab dia pun kaya. Jadi tak standard tu dalam majlis Allah alam kan, dia buat masing-masing. Tapi Thailand, Filipina, Indonesia kami akan buat yang ni tidur di masjid. Kenapa? Bukan pasal masjid tu Ustaz Maisa, bukan pasal masjid tu Datuk, tapi kerana kita cuba nak kejari malam Al-Qadar. Agak-agaklah kan Nabi kata 10 malam terakhir, takkan tidur 10 malam tu tak dapat. Tapi boleh buat, tak boleh buat. Siapa yang belum dapat lagi rasa 10 malam terakhir tu, maka tahun ni tanam azam, kalau dia mati puas hati. Ya, kalau dia mati dia akan puas hati. Maksud dia, ibu-ibu mungkin dia datang masjid nak tidur malam kan, ni hak geng-geng lelaki ni, bagi tahu kat mereka apa, pergi buat yang tikah di masjid. Tak ada masjid di surau boleh tu, no? Ialah halal surau dalam masalah. Mari tidur. Sama ada nak buat daripada subuh tu tak balik sampai 10 malam pun tak apa, atau bagi mereka yang bekerjaya dengan government, dengan kerajaan swasta sebagainya, lepas asar tu, maksudnya lepas balik kerja tu, terus main masjid, dia tak boleh balik rumah. Terus mari masjid, dia jangan balik rumah, kemudian sampai pagi besok, kemudian terus pergi kerja. Sebab etika dia kena ingat, Nabi sendiri pun Aisyah sikat rambut dalam masjid, tak boleh balik ke rumah. Ini contoh dia. So itu saya ambil istighfar daripada sejarah Nabi, sunnah Nabi dari ni. Siapa yang kerja, dia balik daripada kerja, terus pergi ke masjid, besok pagi terus pergi kerja. Ada berani? Fikir panjang tu. Bini pula, weh dah gatal rumah dah tidak masjid. Bini bingung. Susah juga tak beriman ni kan. Abang orang pun duduk rumah je lah. Malam lebih Maya kat rumah beli. Waduh itulah. Dia memang lain kali buat mari dekat Mapiko ni, InsyaAllah ya, maka akan dapat satu injection penawar ubat untuk menghilangkan geng-geng nyamuk ni. Wallahualam. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Haji Yasmin Bahari.
Dia cakap orang Melayu campur orang putih lah, campur pula. Mujur tak cakap Pakistan lah. Tidak, dia nak translate. Banyak intibati yang Ustaz bagi ke kita tentang bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang Allah Ta'ala bagi satu keistimewaan, ada di dalam dia dengan Lailatul Qadar 84 tahun, 83 tahun. Kalau boleh 10 kali pun tak parah dalam semua hidup kita ni takkan, tapi hidup 60 tahun boleh 10 kali. Dapat 800 tahun kebajikan. Sama dengan umat Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Dia kurang 4 ya. Tak usah duk rasa cemburu lah dengan umat-umat hak umur 500 tahun, 600 tahun. Kita boleh sampai setara dengan mereka kalau kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan nama orang ni. Malam Lailatul Qadar tu, dia kata nama orang lah. Lailatul Qadar tu tak payah bayar kita. Selimat yang terhormati Allah sekalian, saya nak balik kepada yang bahagia Datuk tentang jenis-jenis manusia yang dikatakan Ramadan ni bulan rahmat. Rahmat ni artinya kebaikan berterusan, tidak ada benda hak tak elok. Nikmat ada juga benda tak elok kalau kita salah guna. Makanan adalah nikmat. Kita try makan lebih tengok. Darah tinggi elok. Sebab itu nikmat. Tapi rahmat ni kebaikan yang berterusan. Jadi soalan saya kepada yang bahagia Datuk, orang-orang jenis macam mana yang dia boleh dikatakan mendapat rahmat daripada Ramadan itu sendiri? Silakan bagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Isa, terima kasih kepada Ustaz Aslim, kepada Ustaz Usyam, kepada Rudin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Setengah orang bila datang Ramadan ni macam Ustaz Aslim sebut lah, dia suruh Ramadan tiba, dia suruh. Bila datang Ramadan tu dia suruh. Setengah orang dia terkejut, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan dia terkejut. Maknanya dia tak tahu, dia tak ambil kisah. Ramadan dia mai ke tak mai ke, puasa ke tak puasa, dia buat dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, satu hari tu saya pergi umrah. Bila pergi umrah tu biasa ada bawa orang pergi umrah. Jadi kita ni jadi kepala umrah ni, maklum ni, hak mari tu, hak ikut kita tu, hak kaki tak ada, hak tua tak larat. Bila sampai di airport, kita tolong angkat barang mereka, mencari beg mereka, minta setempat. Saya pergi angkut pula pun lambat, mereka bukan larat untuk. Bila saya naik dalam bah tu, tak boleh berjalan, enjin tak hidup. Saya kata saya pok pula bah, tak boleh start enjin, mati je. Jadi duk nak tanya isteri saya, mama main beg sadang mai. Dia kata kat saya, beg sadang pula masa bila mama pegang, mama tak pegang, abang ada pegang ni. Kan mama tadi duduk situ, abang tak sebelah, abang nak pergi angkat beg orang, nak pergi kumpul beg, takkan mama tak nampak? Loh, mana nampak, abang tak cakap. Oh, sudah ni parah ni. Cuma masa tu tak ada TikTok lagi, tak ada lah parah. Tiba-tiba bah tu bawa kita tu malam mati je. Saya ni orang Batu Gurau. Orang Batu Gurau ni tak sebut mati je, dia sebut mapuh pula dah injil. Injil mapuh pula dah, tak boleh hidup. Saya pun kata, sudah beg dalam beg tu lah ada duit, ada pasport, ada macam-macam lah dalam tu. Tahu ubat kita ada sikit. Susah hati lah, terkejut. Kebetulan pula bah tu enjin dia mati. Saya pun pergi tanya kat driver bah tu, pasal apa? Dia tak tahu, tiba-tiba mati je. Saya tak faham, mustaq lagi pun nak masuk airport ni. Bila masuk airport balik, cari balik beg tu.
Bila cari jumpa, bila jumpa tu kat sum Allah, lega lah kat sum. Ingat tak ada lah? Ada cukup. Kita pun ambil, saya pun ambil pisau di kepala bertekuk ni pergi kebas. Elok sampai kebas tu bas tak izin. Hidup balik. Jom. Ya Allah. Ya Syekh Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Lega lah kat semua. Dapat beg balik. Duit ada. Kad ada. Pasport ada. Cocok duit pun ada situ. Lega lah, boleh belajar lah duka. Tidak nak kena repot lah tu. Banyak kira semua. Dapat beg tu, alhamdulillah. Tuan-tuan, macam mana kita jumpa beg hak kita hilang, barang hak hilang, kita jumpa balik, kita seronok. Ni kita nak jumpa balik Ramadan ni pasal apa tak seronok? Yang dalam Ramadan ni macam-macam benda boleh jumpa ni. Macam-macam benda manfaat boleh jumpa. Kalau yang beg tadi jumpa dia kad bank boleh pakai, pasport boleh pakai, semua surat-surat orang hak nak kita duk uruskan rombongan ni ada kita selamat. Bayangkan Ramadan ni tuan-tuan. Yang nak mari pada kita ni macam benda-benda yang kita boleh dapat, yang manfaatnya akan digunakan pada kita di sini sampai hari kiamat, manfaat daripada Ramadan. Puasa ada manfaat, sedekah ada manfaat, qiyam ada manfaat, siyam dan qiyam. Siyam puasa malam, qiyam. Mai ke siang, siyam. Mai ke malam, qiyam. Maka manfaat daripada Ramadan ni, kalau boleh tiap-tiap hari Ramadan pun dapat. Sebab tu kena rasa seronok. Hidup kira Ramadan, hari pertama tengok orang lambat lagi nak bayar ni. Tu dia yang tak harga ni. Tak ceria. Yang ceria nak sambut Ramadan ni, tu ada tiga pasal Ramadan. Ada puak yang gelap. Tersengih tinta ni. Satu. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan susah hati? Apa yang kita susah hati sekarang? Abang Bidin, Kak Som, Kak Nak. Hutang. Tengok motor kuai suku, hutang kedai Afat motor. Tengok kereta Myvi, hutang bank. Tengok televisyen, hutang. Tidur tak tilap tu, elok nak tidur, anak main abang. Dia kata, ayah, tadi petang Cina tilap main minta duit 10 bulan. Ayah tak bayar ke? Dia 4 bulan dah, 4 bulan dah ayah. Ayah tak bayar ke? Duit tilam tu hutang sebulan 200 tak bayar ke? Tuan-tuan agak tidak malam lena. No, isteri minta duit, ayah minta bayar beli hutang. No, jiran minta hutang. Main masjid pula, tak mau main masjid. Pasal apa? Hutang dengan Tok Imam. Kok jumpa Tok Imam dia kita pula, lagi tak main masjid. Satu hari kita main masjid sembahyang Jumaat, tengah duk ambil wudu, imam sebelah. Nak lari pergi mana tu? Lama tak nampak hasil, tak main masjid lah. Saya sibuk Tok Imam. Tak apa hutang hak RM50 tu aku halai. Tu Imam. Tu halai akhirat, dunia akhirat aku halai. Lepas tu main masjid, dan tak takut. Semayang sebelah imam. Imam kata makmum belakang, hak imam punya ada seronok dah. Sampai duduk semayang sebelah tu imam, bertarik sejadah tu, makmum belakang lah. Makmum dia tu. Tuan-tuan, bila dapat surat geran daripada bank, cok pula hak milik dibatalkan, dituntut, bank tak tuntut lah. Oi, geran kat tangan lah. Bangga tuan-tuan, geran kat tangan. Rotek penuh, lesen penuh, geran dapat. Kalau polis tak buat roadblock, dia saja cari polis. Nak pergi tunjuk, dia ada orang kan. Oh, dengan bangganya tu. Pasal apa? Hutang tak ada.
Abang-abang ni dulu-dulu menikah, akad nikah tu hutang. Aku terima nikahnya gaya binti Abdullah, mas kahwin satu lagi hutang. Duit tak ada, ngerak badi tak jadi. Dia kata, abang cik halal kan hutang tu, lega lah rasa. Hutang tak ada, hapus. Jiran kata hapus hutang tu, halal amat tu. Allah seronoknya. Tuan-tuan tak, Ramadan ni Allah nak hapuskan dosa. Baik siapa tak seronok? Ni dosa kita banyak. Dosa habis semayang. Orang lain semayang zuhur 1.5, kita semayang zuhur 4.40. Habis semayang zuhur masuk asar. Lagi 5 minit nak masuk asar semayang zuhur. Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Allah baru zuhur. Dah masa dah Allah. Nak kiamat sungguh lah. Masa berlalu dengan cepat. Kalau tak, masa berlalu dengan cepat. Untuk membiarkan masa berlalu. Ingat tak jadi apa-apa ke fawailul musallin tu dia. Banyak kita tuan-tuan kat Leha, ingat tak kita dulu nikah tahun 79. Nikah belah Kedah ni tak ada silat, tak kena. Silat tengah-tengah laman. Bubur pula kursi lapik dengan kain batik panjang. Main duduk silat semua. Saat lagi dengan sanggui penuh di kepala ni, buh pula cocok sanggui macam alien. Orang duk tengok kita. Saat lagi berdiri depan orang ambil gambar, saat lagi turun tangga ambil gambar. Orang duduk kedohong pula, dia cakap, oi kami pun nak tengok juga. Pergi kedohong tengok pula, pergi tunjuk dekat orang seringkan. Zaman tu kami tak mengerti pun ustaz. Ini bodoh zaman tu ustaz. Tak kata apa. Kalau ustazah macam tu pun ustaz pakai selendang saja. Allah makna tu ingat tu dosa lah ustaz. Kita ni muda-muda dulu pergi pegang ustaz tu hari pangkah. Duk tengok hari pangkah. Panggung hari pangkah. Rek lah. Duk naik RX, duk naik ES5, melekat tu orang kan nikah. Tak ada brek pun, bonggoi pun dia tak ada bonggoi pun brek. Kan ada bonggoi ke lopak ke apa nak brek, saya sat-sat brek. Lebam lah belakang lagi tu. Dosa sungguh. Allah, duk pergi tengok kopi. Amtum ekek kamre bel. Allah. Ustaz asli dia ustaz. Ustaz dengan arak ni lebih kurang. Sikit-sikit lah. Dia masuk banyak. Imtihahum pyar ke deke rahe deke kya hai natija. Imtihahum pyar ke deke rahe deke kya hai natija. Tuan-tuan faham benar dah? Tanya ustaz asli. Imtihan tu bahasa Arab, periksa. Ujian, imtihan, pyar ke deke, ujian percintaan. Sama ada diterima ataupun tidak. Bila kita dah bagi cinta, kya hai natijah. Agak-agak apa kesan dia? Natijah pun bahasa Arab. Bahasa Hindustan pun natijah pun ada. Malam ni kita belajar bahasa Hindustan. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa. Ya Allah, ya abang-abang ni semua kaki bola ni. Pakai seluar pendek, tengok mutadari kita mutadari, tengok socian kita socian, tengok arumugam kita arumugam, main tengok luar padang. Lah, yang pakai jubah dulu ke seluar katok. Pakai keplekat pergi masjid, selak pergi bahak. Pergi semayang tapi pakai kain melekat, tapi selok pergi ke pohon. Hoi, belum. Pohon. Ekor. Allah. Sebulan ni Tuhan nak bagi kat kita, dia hapuskan dosa. Pulun lah. Pulun sangat. Supaya Allah hapuskan dosa kita lapang. Macam mana tadi kita ni dihapuskan hutang.
Seronok ada tuan-tuan. Bila dah habis hutang tu, salah buat hutang baru. Bila dah habis hutang, bang, dah habis dah hutang wajar tu. Dah. Abang cadang nak beli beza pula. Lah, dah. Aku heran sungguh. Baru je habis hutang baru. Mana hutang kau lagi relax lah baru. Sumpahlah kita dah habis dosa. Allah hapus dalam bulan puasa. Masa bulan Syawal janganlah buat dosa balik. Tiga. Kita ni tadi saya kata susah hati. Nombor 2, apa dia? Pening kepala. Pasal apa? Tak ada duit. Awak dia nak kahwin, mak dah tanya bila nak main Mina. Mak kata kalau tak mau, mak nak terima orang lain. Balik rumah hak jantan dosa hati, ku rompak bank nak pergi nikah dengan orang lain. Pening kepala. Antara pula 10,000. Allah, saya menikah di Nombor Kedah tahun 93 nikah 5,260 lah antara tu. Masa tu 5,260 berat tu, parah ni. Kedah, tapi orang Kedah bagus lah. Dia ambil hantar dia, kita bagi hantaran bos tu, dia bagi balik kat anak dia. Anak tu bagi kita balik, bantu. Tak pernah faham dah. Lebih kurang tu dia bagi balik. Dia bukan buat keluri, kita di Perak kami ni hak tu dia buat keluri. Tapi Kedah bagus, dia ambil balik, dia bagi nah dia kan. Anak tu dah ambil katil kan, dah pergi tilam kan, blender pun suka. Pakat dengan dia. So dia pun bikin kulit. Kita pening kepala pasal apa? Pasal tak ada duit. Bila tak ada duit ni, tengok orang berniaga jagung, tengok saja. Tuan-tuan nampak di bawah orang duduk berniaga, minyak wangi, tok koko, ayam balang, koci, kopi ala Kasim. Pasal tak ada. Kopi ala Kasim orang tengok tadi tak? Kalau tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh buat apa? Kita tengok saja. Ingat zaman kita budak-budak dulu 5 orang, hantu hang lelaki, hang kasturi semua. Kita hang lelaki. Kawan kita 4 orang duk makan es krim. 4 orang duk makan es krim, kita tengok saja. Nak beli tak ada duit, nak minta malu, tengok. Lala tanya, sedap. Budak 4 orang tadi, sudah. Beli kat mana? Mak tahu. Lala balik gitu, teriak, duit tak ada nak beli. Dulu kita duit tak ada nak beli es krim, tak boleh makan. Tak boleh makan es krim pasal tak ada duit. Sekarang boleh makan tak? Tak juga, pasal kecil manis. Nah ya, betul. Waktu budak tak ada duit, waktu bangka tak ada, tak boleh makan pula, kecil manis pula dah. Duk tengok saja. Kita jadi pening tuan-tuan. Sewa rumah, duk minta, anak nak sekolah, duk minta, isteri pula duk minta, mak pula duk minta duit. Dapur nak beban dah tu. Duk minta duit, kita tak ada. Aduh, pening kepala. Ramai orang pening kepala pasal tak ada duit, tapi orang ramai yang pening kepala pasal tak ada pahala. Tak ada pahala, tak susah hati. Yang dia susah hati tak ada duit, tak ada pahala dia lah. Subuh tak ada pahala, tidur pukul 8. Maghrib tak ada pahala, lepas kedai tom yam. Duk kedai maghrib, duk kedai tom yam pukul 6.30 sampai 8.30. Tak ada pahala. Tengok tali besen ni lah Allah. Sampai dia tidur, tali besen tu tengok lah. Tak ada pahala. Duk main lato-lato ni tuan. Tak tahu. Main bola tu, dia training bola pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Training sepak bola penalti 4 jam, tak ada pahala. Tak ada apa. Orang lain duk pergi mengaji, buka kitab, pergi belajar, Mak pikuk. Dia
Dia mau pikir tak ada otak. Tak ada langsung perasaan nak pergi tengok orang mengaji, nak jadi orang belajar, tak mau. Langsung tak kisah, pahala tak ada. Quran tak boleh baca, Quran boleh baca, tak mau baca, tak mau. Dia tak susah hati, tuan-tuan. Patutnya jadi susah hati. Maka Allah ni dia bagi kepada kita 1 bulan, nak bagi bulan ibadah. Allah pahalakan, diganda-gandakan pahalanya. Ni nama dia bulan Ramadan. Kita nak ulun betul dalam bulan Ramadan tahun ni. Jadi Ustaz Asli sebut tentang Lailatul Qadar, dia sebut tentang Quran, dia sebut tentang puasa. Saya nak sebut tentang kawan saya. Saya nak biar Ustaz. Besok pagi saya di Ustaz Islam Uni Razak Kuala Lumpur pukul 10 pagi. 10 pagi besok di Uni Razak University di Kuala Lumpur. Malam di Bandar Jeka Pahang. Kuala Lumpur pergi Pahang. Hari Rabu pagi pukul 11 di Ceras PBZ. 2:30 petang Masjid Sultan Mizan di Putrajaya. Malam pula Bandar Tun Razak. Hari Khamis pula 2 petang dekat KTM. Pelajaran rancangan saya apa cerita komen sepanjang bulan Ramadan di TV Hijrah. Malam forum perdana. Hari Jumaat baca khutbah di Ipoh. Lepas maghrib dekat Teluk Cengai pun kan. Harus tak dah kan? Harus tak. Loh. Hari Sabtu pukul 10 penuh dekat apa nama Masjid Kuala Lumpur. Malam Port Dickson. Ustaz kerja sampailah Abang Jamil mampu. Kerja tak habis. Semalam saya ceramah di Sedambut. Anak saya menikah, kenuri belah perempuan di Penggalan Hulu. Saya tak pergi. Ayah tak pergi je. Tak. Saya apa? Gaya menikah pergi. Saya ceramah di Sedambut, dia kenuri di Penggalan Hulu. Hari Sabtu anak saya buat kenduri di sekolah saya. Hari Jumaat malam Sabtu saya ditampil. Nak balik lori tepung terbalik pula dah. Yang pak ni duduk ditampil nak kenduri besok. Tu dia sibuk tak. Detik. Ini adalah saya nak cerita tentang kawan saya Ustaz Aslim pun. Nama dia almarhum Ustaz Mukhtar. Ustaz Aslim ni kira Slim ke. Kawan saya tu slam ni besar ke depan. Saya mengaji sekolah Arab. Jumaat petang habis-habis tu duduk depan rumah sewa. 3 orang. Saya tengok hamba Allah ni dia balik naik bas turun jalan kaki pakai baju putih semua hitam bawa beg. Tiap-tiap Jumaat dia balik. Kami duduk lepak rumah sewa. Satu hari dia singgah. Assalamualaikum. Umur buat apa? Bahasa orang bertugur. Umur buat apa? Lu buat apa? Duduk ngaji sekolah Arab tu. Umur tak nak masuk tahfiz. Jom lah masuk tahfiz. Kamu lagi mana? Aku tahfiz ni. Dia yang perkenalkan saya Mahat Tahfiz. Tak apa, minggu depan aku balik borang. Mu isi isi borang sebulan lepas tu temunuga pergi masjid negeri temunuga. Dia bagi sejam berapa surah yang boleh, berapa ayat boleh hafal. Tapi bukan dia suruh hafal kuliah, dia suruh hafal juzuk 20. Kita tak hafal sejam berapa mu dapat. Seminggu 2 minggu lepas tu suka cita dia maklumkan, diterima masuk. Dia yang mula-mula mengajak saya masuk tahfiz. Nama dia Mukhtar. Saya 2 tahun setengah habis 30 juzuk. Dia dah 4 tahun tak habis-habis. Saya pula potong dah. Mu ni Mukhtar mula kat sungguh apa nak habis mu tak habis lagi. Nampak. Bila saya habis, dia pun habis, saya jadi guru tahfiz, dia jadi guru Quran. Bawah jaib. Kemudian bila saya buka sekolah pondok saya 2005, saya panggil dia mai kerja. Tak,
Memberhenti imam, memberhenti lah guru Quran, memeduk laku lah, mengajar tahfiz. Aku dah buka tahfiz dia bagi. Daripada 2006 sampailah dia meninggal, dia jadi guru Quran di sekolah saya, guru tahfiz di sekolah saya, dia jadi imam di sekolah saya. Dia meninggal 2018. Bila saya mandikan mayat dia, rambut dia botak, bulu ketiak apa pun tak ada, bersih. Kuku ni dia potong siap-siap, badan bersih. Tadi saya sebut Ustaz Aslim ni, kira Aslim ni, dia muhtar ni lebih pada Ustaz Aslim. Bila dia mati tuan-tuan, bila saya mandikan jenazah dia, perut dia lepel lah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mana boroi sini, minta mati. Dah elok lah. Tak, dia bukan bohong ni. Saya bila mandi jenazah dia, saya teriak. Saya menangis. Saya tanya kat isteri dia, bila dia buang semua benda ni? Dia kata, mari buang. Buang kuku, buang rambut, buang misai janggut, semua dia trim bagi elok. Bersih tak? Dan pada pagi hari dia nak meninggal, dia semayang subuh, dia kata, awak mai jubah hak paling lawa sekali, hak paling putih sekali abang nak pakai. Hari ni abang nak pergi tengok taman, cantik sangat dia kata. Dia pun duduk tunggu lepas mayang subuh tu, dia duduk tunggu dekat selain tidur rumah dia. Dia kata kat isteri dia, kawan abang mai lah. Dia buka tuan-tuan, buka-buka jatuh meninggal. Saya teriak 2 kali bila dia mati. Pertama, bila saya mandi mayat dia ringan sangat, najis apa pun tak ada. 2, bila masuk dalam kubur, saya duduk atas kubur tu, saya duduk teriak. Sampailah di kampus itu, saya teriak. Dia pun kata, Ustaz jangan duduk menangis lah, terus teriak lah, reda lah. Aku menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis sebab saya membayangkan kalau saya je jadi dia, duduk dalam kubur tu. Tu yang saya teriak. Bayangkan kalau kita jadi dia, tak boleh balik, tak boleh cakap, tak boleh apa lah, duduk dah tu. Saya pun nak balik, dia duduk seorang. Ya Allah, kalau lah aku matilah, nak jawab apa lah dengan Tuhan. Ustaz, apa amalan dia Ustaz? Oh tuan-tuan, dia pukul 5 pagi, dia menghadap budak tahfiz. Budak tahfiz pukul 5.30 baca hafal Quran sampai subuh. Lepas subuh dia ngapai apa? Dengar tasbih budak-budak. 8 pagi, 8.30 pagi masuk kelas. Sampai pukul 12, pukul 3 tak lagi kelas ulang pula. Malam tak lagi duk dengar budak-budak baca Quran sementara nak tidur. Dan amalan yang paling istimewa tuan-tuan di sekolah saya, kami buat sekolah 2005, 2006 setiap malam di bulan Ramadan. Malam pertama kami dah buat qiyam. Kami dah qiyam mulai sejak malam pertama dan akan habis pada malam terakhir Ramadan. Dan tiap-tiap malam dialah yang jadi imam semayang malam. Selama beberapa tahun, 2006 sampai 2018, 12 tahun dia jadi imam. Tak pernah miss satu malam pun tuan-tuan semayang malam sepanjang sebulan Ramadan. Allah bagi kat dia. Agak-agak tuan-tuan jumpa tak Lailatul Qadar? Hak Ustaz Aslim tu sebut. Kami start pukul 4, habis pukul 5, pukul 5 pergi sahur, habis sahur main subuh. Tak pernah miss. Saya buat tahun 2006, 16 orang. Lah, dia boleh pergi 400 orang. Bila main bersahur, dia naik 500. Tak tahu 100 main mana. Semayang 400, main makan jadi 100. Tuan-tuan, saya tak mau cakap banyak. Tahun ni kita buat di masjid. Saya dulu mula-mula buat pakai duit sendiri. Duit sendiri, sahur, bawa keluar duit sendiri. Masuk tahun ke-4, tahun ke-5, orang ni sponsor, orang ni sponsor. Lah, tak payah pakai duit. Kedai ni sponsor, kedai ni sponsor, toke ni. Satu malam kita masak untuk 500 orang setiap sahur.
Bayangkan tuan-tuan, dia pun tanya saya, Ustaz, sepanjang berapa belas tahun Ustaz buat Qiyamul Lail tiap malam di surau Ustaz, jumpa ada Lailatul Qadar? Mana saya tahu. Kami bukannya duk tengok sangat, kami mes bayang, kami duk mengintai lah. Ustaz tak pernah tengok pokok sujud. Saya tak pernah jumpa, mungkin saya ni jahat, tak layak jumpa. Tapi yang saya pernah jumpa, saya nak ambil wudu, nak wanek ke surau, makcik pondok tahan, Ustaz cuba tengok pokok pisang. Belakang sekolah saya tu ada kebun pisang. Kebun pisang tu daun dia yang warna hijau, semuanya kalih ke bawah. Hak muda naik ke atas, hak tua ke bawah. Bukan sebatang, semua. Siapa yang gali fikir pak dia? Saya kata, Masya Allah, buat izin ni. Ustaz dia tu kada, saya tak tahu kau. Masa tu dia tegur Jainan, saya tak tahu Jainan. Ya Allah, Ustaz dia tu kada ke Ustaz? Dia teriak tak apa. Dia Ustaz teriak, makcik-makcik lain pun teriak sekali. Saya kata, jom kita semayang, ke suruh teriak, suruh semayang. Tapi yang tu tuan-tuan, sementara saya nak naik jadi nak semayang tu, nak tengok lagi. Pelik sungguh. Kalau itu tak ada dia, Alhamdulillah. Hak dia pun kata, Ustaz yang kata air beku yang pun lagi saya tak nak jumpa. Saya jumpa hak pokok tadi, tu pun daun. Cuma pada satu malam tu pukul 4:30, tengah duduk mayang dah gak. Pergi ke bilik mayat, sebelah bilik mayat sekolah saya tu ada pantry, ada peti air. Buka atas tu, ayam beku. Allah, beku dalam peti air atas. Sampai lah tu beku. Masya Allah, tak faham. Jadi tuan-tuan, jom kita buat contoh di depan mata saya. Allah bagi kat Ustaz Bokhtar tadi, mati dia muda, lepas mayang subuh dia tunggu kawan dia. Dia kata kat isteri dia, Mila, cantiknya kebun tu. Yang ini dia kata perlu gelap lagi, dia nampak kebun tak mana hijaunya tu kawan ramai lah. Dia pun buka, tarik tentang buka jalan. Dia pun telefon saya, Ustaz Mokhtar ni tak rebak ni, saya main duduk depan pintu. Saya pun tengok tak ada lah Ustaz. Tapi saya tak berani ubah. Pasal ambulans tak main lagi, MA tak main lagi, tunggu dia besar. Begitulah tuan-tuan, Allah ambil kalau kita ada baik-baik. Bulan Ramadan ni mungkin ini yang terakhir pada kita. Jadi kita buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah, na'alakum tattaqun. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Tak payah bagi saya ada Ustaz Isa. Saya tak mau lah, nak pergi Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Datuk. Banyak cerita dan ada banyak juga ibrah daripada Ramadan sebenarnya. Yang tu yang berlaku depan mata Datuk sendiri, cerita pasal kawan dia, Ustaz Mokhtar. Kita pun sebenarnya ada cerita-cerita tersendiri dan terpencil dalam hidup kita. Secara yang kita tahu. Yang kita tak tahu, mungkin juga ada waktu yang kita dapat Lailatul Qadar, tapi kita tak tahu kerana Lailatul Qadar ni tuan-tuan perempuan adalah di antara rahsia Allah Ta'ala dengan hamba dia. Imam Fakhr Razi kan, dia kata ada banyak rahsia dalam hidup. Yang pertama, doa pada hari Jumaat, tak tahu hak mana, waktu mana yang dikatakan waktu mustajab doa. Yang kedua, Lailatul Qadar di dalam Ramadan. Yang ketiga, waliullah, yang Allah Ta'ala lantik waliullah daripada kalangan kita yang kita tak tahu doa siapa dia yang paling mustajab. Mungkin ada wali dalam kalangan kita. Dan yang keempatnya, mati dalam kehidupan. Itu juga adalah merupakan rahsia. Tapi Ustaz Mokhtar tadi dia tahu dah. Itu dia main dah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Datuk saja dia kata aja, dia tak mau cakap ke bagi mikrofon dia. Dia cakap pula. Tu tak nyanyi. Saya asli pun geram tadi nyanyi lagu Hindustan tadi, sabak naknya tentu saya asli. Anda tak faham langsung lagu Hindustan ni. Satu yang keduanya tak minat. Hindustan tak minat, Korea lagi tak minat. Sedemikian dirahmati Allah sekalian, kepada saya asli tentang manusia dalam bulan Ramadan ni. Sebab dia bila main Ramadan pun duduk takut tu juga tak berubah.
Sembahyang 8 rakaat, balik sembang kedai kopi, tu balik ke rumah. Makan sok pukul 4.30, pergi sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, tak sembahyang. Pergi sembahyang subuh, balik sembahyang subuh, lena. Cuma adalah satu pengalaman saya masa duduk di Masjid Zahir itu. Ada seorang pegawai kanan di negeri Kedah. Lepas daripada sembahyang subuh, dia iktikaf. Saya duduk masjid, Ramadan kita tak apa nak balik rumah apa. Nak bini semua habis anak pergi sekolah, bini dia kerja dengan rumah pakai dak. Duduk di masjid tu, tengok ada seorang pegawai kanan. Dia bercuti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang dia cuti. Dia duduk dengan isteri dia, yang tikam dalam masjid, baca Quran, zikir, tengok-tengok saat dia lena, saat dia bangkit bibi ayat sembahyang, dia baca Quran pula. Macam itulah sampailah habis Ramadan. Lepas tu tak tahu dia pergi ke mana. Macam tu. Ada juga orang daripada luar main iktikaf di masjid. Iktikaf ni tuan-tuan, amalan yang sangat besar pahala, tapi ramai yang tak tahu. Duduk dalam masjid tak iktikaf pun. Ya. Kemudian ada satu orang, dia bawa hak yang pos laju tu, main di masjid, sembahyang duha. Banyak hari saya dah tengok dia main. Dia daripada Taipei. Mereka akan hak yang pos laju ni, mereka akan hantar kepada kawan tu di Taipei. Orang Taipei buat main rostak, jadi dia tak payahlah bawa jauh. Pada satu tempat, dekat-dekat lah, mungkin Ramadan berhenti. Tulis di band dia DHL. Lepas tu duk buat lah mayang duha. Kemudian Masjid Zahir tu, dia ada tiang rapat-rapat tuan-tuan. Dia ada 2 tiang rapat-rapat, celah tiang tu boleh tak pala tu terkerai kau buat. Ubat lena. Saya biasa sekali, bila lena-lena orang mencari tu imam. Apa tu imam tu lena. Saya semenjak tu tak ada dah di luar. Kabut sungguh. Kita dulu tuan-tuan kan habis tu, bawa lah cok apa semua, tak dalam tu tak ada. Rupanya celah tiang tu tuan-tuan, jangan letak pala, kompom lena. Memang sejuk, memang sedap. Betul orang India tu apa ni, pattern orang India tuan-tuan, yang jenis apa banyak-banyak tu, yang jenis apa tiang banyak-banyak tu, tak pala memang lenong sedap. Tiba-tiba orang main cari tu imam nak cop, apa tu imam nak atas hanjur tu lenong. Semenjak tu lah saya tak duduk dah di situ. Hadi HL tu banyak hari saya dah tengok dia main. Saya kata main bila mana, dia tak main TV. Bawa kerja apa, dia kata bawa band DHL. DHL ni makna apa? Dia faham kata 2 hari lewat. Boleh apa 2 hari lewat? Dia tak tahu makna DHL ni, dia tak pakai bawa lah. Tapi nak cerita kata bulan Ramadan orang ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Dia duduk iktikaf dalam masjid. Jadi ada manusia tak berubah. Jadi nak tanya, Pak siapa tak berubah? Sekarang tak murni tu. Tak pakai. Oh ada dah, okey. Terima kasih sama-sama. 9.30 ni. Saya cubalah, cuba secepat mungkin. Bayar bila pegang mic sedap, dia jadi macam gatal. Engkau dia merenyam dalam benda bayar. Kali ni semangat hari insya-Allah, tuan-tuan dapat menentu. Tuan-tuan nak balik subuh. Ginilah, saya sebut ayat dari surah Al-Baqarah tu tentang output dalam bulan puasa itu, Ramadan itu ialah untuk jadikan orang yang bertakwa pada Allah. Dalam ayat ini kita sebut wahai orang-orang Islam, ya ayyuhan nas. Disebut ya ayyuhalladzina amanu. Kita akan sebut perasaan elok. Orang beriman ni, kita faham definisi secara ringkasnya ialah dia mengaku dengan lidah dia, membenarkan dalam hati dia, dan yang paling payah yang membatalkan keimanan kita tu ialah al-amalu bil arkan. Syarat yang ketiga nak konkretkan iman itu ialah mestilah beramal dengan anggota badan ataupun al-amal bil jawarih. Hak nombor 3 tu memang payah, patut title iman tak naik. Maksud dia title Islam tak naik. Islam kita faham bunyi Islam ala khamsin. Mengucap, betul? Contohlah apa lagi? Sembahyang, puasa,
lagi bayar zakat, pergi haji. Itu Islam. Kalau buat semua Islam ni, baru jadi mukmin. Tapi banyak yang kita mungkin dalam Islam tadi ni mungkin tercacat, tercela salah satu rukun tadi ni. Dan di bawah rukun banyak cabang-cabang dia. Lepas tu bila Malaikat Jibril discuss, interview Nabi SAW tentang ma huwa Islam, kemudian ma huwa ihsan. Sebab kontens Islam dan iman itu juga antaranya ialah ada ihsan. Maksud dia, hang duduklah hampir mana sekalipun, hang duk rasa tu hang duk tengok hang. Dia bukannya depan orang bagus, belakang orang setan. Depan orang bukan minta waduk, warak, belakang orang jadi lain. Orang yang ada iman, adapun Islam yang komplit dan naikkan martabat iman dia tidak boleh lari daripada dia tu nampak Allah dan bersemudah tak berani segan nampak benda tak elok. Dan kalau tak nampak pun habis-habis kuat kata Malaikat Jibril ialah Nabi jawab, pasti Allah nampak kamu. Jadi contoh dia, bila proses tentang kutiba alaikumusiyam, so ini punya proses nak jadikan orang beriman tu dapat level takwa ialah terasa sangat. Sebab itu orang yang beriman dan dia berpuasa, dia tak berani nak buat maksiat. Itu syarat dia. Orang yang berpuasa dan beriman, dia tak berani minum walau setitik air. Dia tak pergi ambil air semayang, komok semangkuk, keluar sekedar. Oh, prik, sesudu je keluar. Oh, aku berarti di mana? Bro, mana air bagi? Tertelan. Setiap waktu tertelan. Oh, mengajar aku keluar. Nampak tak? Faham ke ya? Nilai takwa tu, level takwa. Sebab tu budak kecil tu kadang tadika ni umur 5 tahun nak makan bini saya. 5 tahun dah besar nak. 5 tahun saya ingat lagi. Beli mak mentua, buka puasa, dia beli kalingan, adik ipang. Dia kata puasa, badan tu kau tengok zombie tu sama dengan dia. Kurus kering. Apa cuba cikidi dapat. Yang gedang apa? Takkan lupa ada apa tu. Cikidi. Bukan cikidi tu, cikidi. Kurus. Saya tengok dengan kurus. Bawa beg sekolah tu pusat. Kalau balik pergi ambil sekolah tu, dia pun nak buat macam beg tu jalan dia tak ada. Macam sepidu-pidu lah. Tapi dia berkok. Nak dari ipang. Dia orang tengok kedara. Orang belah. Lepas dia orang kot. Saya menyebut apa? Biarlah. Dia kata buka lah. Tak nak. Dia kata pengat tau. Kalau anak kau mati macam ni, hamba berdosa. Nak buat channel masjid, dia tak nak buka. Tapi dia boleh tahan. Dia buka puasa tu, ayah aku, ayah dia, ayah dia, ayah dia. Ayah bini aku, ayah dia, semua ayah dia. Kita tak nak berayang masalah. Bila Allah cari ayah lebih sedang lah. Dia makan ayah tu, ayah aku, ayah dia, ayah bini aku, ayah dia, ayah mu ada ayah dia, ayah tu upah ayah dia semua. Cendol pun datang semua. Punten buh dalam laut ke timbul. Jadi perjalanan buat beg nak pergi sekolah. Nampak tak? Nak pergi tapi balik. Dia sendiri pun ada nilai. Subhanallah. Nampak tak? Ini contoh dia. Tapi itu bukan ukuran dia. Sebenarnya ada contents atau ingredient. Ramadan ni bukan sekadar puasa. Dan ingat Ramadan bermula bukan siang. Betul tak? Ramadan bermula dengan malam. Lepas tu Datuk sebut dengan Allah Rahmat Waktan memang badan dia besar suruh. Kami dah melawak kadang-kadang. Apa? Ya, besar banyak. Dia kata awak bila saya tahu besar juga. Gaduh-gaduh orang. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau Ustaz Mokhtar Sakai telah mewujudkan satu climax Ramadan itu dengan every night. Mula dengan Qiyamul Lail. Itu nilai dia. Qiyamul Lail ni wajib ke sunat tak? Nampak ada sunat je bro. Bro tuan-tuan. Sunat je minta maaf. Tarik balik dengan izin. Sunat je tegak hegeh ya Allah. Malam buat apa hal? Akal kata tapi mu'min di sini. Jika apa dia berkharam, apa tertengok. Apa jawab ni kesan? Pagar dia. Sampai lah.
Nampak tak? Hati kita dia main akal kepala otak. Sebab tu Nabi kata apa dia? Akhir zaman, orang akan tolak hukum dan orang akan tolak semayang. Ikatan Umama Al-Bahili sebut Al-Balis, akhir zaman orang akan tolak hukum. Awaluhunna naqdal hukmi wa akhiruhunna as-salah. Kenapa? Ni ayat ni kita tahu ayat Allah datang, ayat drinking water, star crystal. Kalau kita pergi tanggai datang ni, boleh minum ayat, tapi orang nak branding. Islam itu branded. Puasa, kalau hampa pergi buang solat qiyamul-lail, hampa pergi buang solat tarawih, hampa tak makan sahur, apa brandednya pula dia? Sekadar Nabi sebut siapa yang puasa tak makan sahur dengan sengaja, puasa tak ubah macam puasa Yahudi dan Nasrani. Jangan saya sebut. Nabi kata makan sahur tu, sahur itu adalah berkat. Nabi bukan suruh bangun makan buat lamuk 6 mangkuk tu. Nabi bukan suruh pergi makan naik apa dari kami salad sampai 6 ekor. Tak. Paling tidak seteguk air je kak. Dah terasa dia tu. Dah pergi umur Allah Alam. Tengok makan apa makan roti kurma sudah. Alhamdulillah. Bukan saya puji diri tidak. Rasa boleh kan. Isteri kita qada pasal Syaban baru ni, habis pada Syaban baru ni. Kurma juga ya. Kurma apa dia? Batai kurma 5 biji. Sepetang boleh buat. Sebab sahur itu penting. Berapa ramai anak-anak muda hari ini, termasuk kaum khabar kita, yang makin sahur, makin dia tak makin. Sebab kita nak masuk orang beriman ni, mesti ada knowledge about fasting. Mesti ada ilmu tentang puasa. Ni bagai buat benda ni. Orang tahu. Jangan tak makan esok. Itu sebab tadi, setiap malam buat. Datuk tahu buat mak tafiz, buat malam. Dan tuan boleh buat seorang-seorang je. Makan esok awal. Bukan makan esok, bangun awal semayang dulu. Dan tuan betul Datuk cakap, takkanlah dalam bahasa kasar nak dia makan, ya Allah, takkanlah 3 malam tak ada lagi minum ada. Aduh. Sebab Tuhan tak nak bohong. Tuhan tak nak menipu. Nabi tak nak bohong, Nabi tak nak menipu. Satu malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Tiba-tiba kita tak makin. Ada orang berani tinggalkan salat tarawih. Berani dengan sengaja. Saya cabar kata buka Salafus Saleh. Apa mana kita ada orang tu? Ada tak? Dia kata kami meninggalkan tarawih kerana sekian-sekian. Walau macam mana keadaan sekalipun dia mau tetap solat tarawih. Tak kira, yang penting usalli sunnat tarawih 2 ke 4 ke 6 ke, ada statement skrip tu. Ini contoh dia. Sebab tu yang kedua, macam mana kita minta terima Ustaz? Quran turun bulan Ramadan, haram tak baca Quran? Kami tak erti baca tak maklum ni. Kira 60 kat menepah ni berulah ni baca Quran dulu bodoh lah. Tak kena buat nak apa. Maklum kalau mu tak erti baca Quran, maklum baca terjemahan. Tak kena tu. Baca ni kitab apa semua ni, baca. Jangan tak baca. Bila? Ramadan. Allahu Akbar. Tetapi fikir baliklah. Saya pun cakap di kawan saya juga, kalau bulan Ramadan kita baca Quran dia lemah juga. Kita baca kadang-kadang mungkin nak dapat satu bulan sejuzu pun payah lah. Mungkin lah ustaz tak apa, ustaz jaga. Tak, ustaz pun sama kadang-kadang. Ustaz Datuk kata biar Al-Hafiz, dia cakap saya ni Al-Hafiz. Yang ni Al-Hafiz. Nampak tak? Tapi bila masuk Ramadan je, habis 3 juzuk apa? 3 kali khatam dia dapat. Sebab apa? Kalau orang awam kita idealkan 4 muka surat dapat sejuzuk. Kalau ustaz-ustaz takkan 4 muka surat, paling tidak 10 muka surat. 10 hari dapat awal. Lebih kurang ni habis. Saya nak beritahu, jangan lepaskan pula. Sebab tu puasa kita ini tak ada apa-apa. Sebab konten tak ada. Nampak tak? Kena
Duri kahwin kalau buat tak ada lauk nasi apa semua sedap. Orang mai ke belentik habis. Haram dia panggil ramai. Makan pok ikan kering dicap kubin. Di masjid tu. Ikan kering hak panjang tu. Mana mau tu kalau tengok macam dicap kubin tu. Apa ikan masin tu hak panjang, hak ekor panjang. Aku ingat lagi. Dia kata dicap kubin ke ikan kering ni. Gigit juga tokok ni berbalok sebuti. Petepek hati lah. Orang marah. Saya buat dulu ini kira tawa doa. Yang betul orang nak makan. Tak boleh hampang orang jamu bagi elok. Kalau hati kata jangan panggil ramai-ramai. Ni panggil sampai 10,000. Kan? 10 orang. Sampaikan yang jadi catering semua Parkinson. Sama babi tu. Dia kata aku tobat, aku tak mau nak jadi catering. Saya tu pampek. Ada belah tukang sini. Belum naku, belum. Dia kata haram jadah semua. Tapi aku buru jatuh. Kalau hamba tak ada duit hamba, tapi ada makanan betul tak? Ada ayam, ada muzik-muziknya. Selamat pengantin baru. Itu standard kan dalam bahasa muda. Ada berperak-perak. Sila-sila pengantin baru. Dia ada konten dia. Ada sila perkataan dengan pengantin kali bibir dibantah terpengantin rupanya pengantin pun isi mah dia gila. Dia tengok orang dia dia makin dia likat dia golok taman sampai hilang dekat kelebok pakai tarik dia ini punya terkejut. Ada juga pengair tu terajang pengantin elok maaf tak maaf dia rupanya kubu silat lah bergaduh dengan kawan tu. Silat, saya tengok apa tu silat. Pengantin makin. Baik pengantin penjana murid dia lah. Ada silat tadi. Kata, yang kemal. Tapi yang jadi silat yang 9, rajang dada pada tu. Mari orang lepas. Budak Terengganu, Sukuma, Prasukuma. Silat. Sebab patutnya kalau ikut tak tahulah. Silat sukan, bukan silat yang silat sport ni dia tak boleh sepok kat sini tapi mungkin dia gairah ke geram ke apa Allah alam lah kan. Dia main gini bunga marah ke kawan bunga tak boleh rajang apa tu. Ghafarallah pula muda lagi budak tu macam umur anak saya dah 1 tahun budak Terengganu tu. Dia latih Prasukuma dia ni 9 2 hari lepas. Jadi kita apa sebab tomai silat kungfu taekwondo ke apa kalau bergaduh tinju mati dia ada tanda tangan macam budak Kelantan ni, budak mana Kelantan lawan tendang budak tadi tu mati terus. Jadi buat apa? Sebab undang ni macam tu. Tapi kalau tu tunggu saat mati mana ni aku kena. Asuh tak putih. Budak sat. Dan tu kena piam. Mati aku kan. Konfirmah 27 tahun. Dari sebab tua. Asal nak beritahu kena ada konten yang betul ke tidak? Betul tak? Orang kata dengar lagi kita nak makan puasa banyak-banyak yang baik. Sampai tak buat langsung. Anak-anak puasa tu mulut macam sibuk babi. Nak makan tak boleh. Hanya kerja bodoh tu belajar bergelok. Lepas tu ilmu ni penting. Jangan lupa baca Al-Quran. Baca Al-Quran duduk dekat apa nama ni maktab apa pengajian Islam ni apa Qodiah ni apa Imam Biku tu ni. Masuk dia baca. Kalau tak boleh ke? Jangan sedih ke? Baca Alam taro ustaz yang tengok tu mati. Sejuk alam taro alam ni ambil telefon ni pasang alam tu siap alam dia duduk dia tengok tak sahabat artis buat program baca Quran Pendapat betul pilih ustaz apa berpori yang boleh baca apa arti yang boleh baca Quran. Kalau dia ambil semua pakai tarik asalkan muka rupa ada semua memanglah sebab kaedah kita orang yang pandai menyanyi belum tentu pandai mengaji. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau orang tu pandai mengaji sedap nyanyi. Siapa? Kami? Aduh dia bunga tu. Lupa bodoh. Apa? Contoh lah kan. Kalau dia
Lepas tu saya kontrak 2 tahun radio sebuah tu Sinar dengan Jack, Rahim dan Sohaib. Pada Sohaib nanti kan ingat Noh Raja Lawak. Jadi saya kata gini ada orang, awak kena lawak-lawak juga, tapi di Ramadan sampai ni ngaji. Kalau Ustaz malu, jangan malu. Belajarlah walaupun alif lam mim punya apa? Alam mana ada? Bantai alam jadi alam sampai penepek tu. Nampak gayanya. Kita kena batalkan semua ini. Bunyi penepek macam Naruto Shippuden semua. Mana sampai rakam satu surah daripada tengah hari sampai petang senja tak sehari. Sebab apa? Lepas tu bila tengok macam tu, dia orang jangan malu. Kita bagi dia orang belajar mengaku dengan kejahilan dan kebodohan kita. Jangan. Dia kata ustaz dulu masa belajar dulu dekat Simpang Bukit Merah Jalan Pondok tu, Pak Lang Syari kata ustaz. Dia tekan kepala saya, ambil tibel dengan apa batang buluh apa tu. Piong. Aku terhuyuk mengaji macam ni lah. Perempuan tengok semua. Sebab dia lelaki aku ingat. Aku paling diperluat lelaki lah. Aku bising, Pak Lang tak ada aja aku bilang, oh, baik yang bising semua. Pak Lang mari bila baca, saya ingat ayat apa? Surah Al-Bayyinah. Ulaika hum syarrul bariyah. Aku kena. Ulaika hum khairul bariyah. Apa dia? Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah belakang. Kebetulan ada kak Bariyah tu dah meninggal dunia dah. Dia menikah kat kahwin askar di Sabah, menikah kat sana. Nama dia Bariyah duduk sebelah tu. Sebut Bariyah apa awak suka ke dia? Malu. Baca lagi. Bariyah. Bariyah. Nah Bariyah. Sekarang ni ulaika hum syarrul bariyah. Asyik kena betul. Jangan menipu guru. Saya tak marah guru Allah. Aku tak tunggu kat bawah kostui. Rumah aku ada kostui. Dia dah kaki kudung Pak Lang Syari tu. Aku balik dengan hengok kaki dia patah jatuh. Tak nampak. Dan Pak Lang Syari dah meninggal lama dah. So nak beritahu macam manalah puasa-puasa sebab konten yang kita buat. Pernah tak dengar hari Nabi? Apa Nabi sebut? Nabi naik membar, tangga membar. Nabi kata amin, amin, amin. Sahabatnya kaget. Kok suaranya ada mana? Orang didengarin. Tapi aminnya dengar. Seusai solat, ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, kok begitu? Apa gitu-gitunya? Enggak ada doa, tiba-tiba amin. Kenapa lo? Begini sebenarnya. Jibril, qala li Jibril, raghima anfu abidin, celakalah hambamu bila datang Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lah. Celakalah hambamu, umat-umat, celakalah seseorang hamba bila datang Ramadan dan berlalu pergi tapi tak diampunkan dosa. Ada kan dalilnya? So tolonglah jadikan Ramadan bermula dengan solat-solat jemaah, dengan solat tarawih, baca Quran insya-Allah, bangun iftar, bangun sahur bergelok, sebelum solat lah tahajud macam Datuk Karim dia mula dengan awal. Lepas tu Datuk Karim jadi macam ni, dia berjaya sebab tiap malam dia makin. Dia bukan makin kerana dapat, kerana tengok-tengok lepas tu tu berkuayang tak. Ya, pokok pisang tak masa tu babi tanduk Allah. Babi banyak kau dah dia. Masa tu lah. Kan? Macam-macam babi ada, babi senang, babi benar, babi benar. Kau dah kampung kan? Dia langgar lembu, lepas ke apa, tak mustahil. Datuk Karim mana nak layan. Bila orang tu kira orang tu, dia bodoh dia semua. Apa nama, geng-geng monopos ramai. Nah, macam-macam semua kan. Jadi dia pun suka macam tu. Datuk Karim cakap ni, ulah tu pun sebuah lagu pun boleh mana.
Kan? Buat lagu pun pulang mata. Jadilah kamu orang yang baik. Kadang-kadang dulu kita jahat kan. Macam dulu pakai Yankee je, sekarang mau pakai tudungmu. Orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Betul tak? Bila kita orang melak ni bisa mati lah. Alhamdulillah, lapang dah. Saya pernah dengar anak kata pak ayah dia mati. Dia tahu tak? Dia tahu. Eloklah ayah dia mati. Hidup di sana mak saya. Saya kata, halo, jangan biadab dengan kau. Ayah tak bumi tu. Saya imam daerah tu. Ayah dia yang pernah bagi duit kat saya. Setiap bulan sana gaji imam waktu itu 16,000 rupang. Ayah dia bagi cek 7,000 kat saya. Bagi dengan 12 bulan. Tu tanya Imam Mufti Wilayah Sekitar kami, Ustaz Jamali Adnan. Jadi bila dia kata orang yang sumbang kat saya tu, ayah saya mati misalkan apa? Ada hutang kat kredit. Ada sekian. Hujung-hujung tu dia ada masalah bisnes. Anak dia kata, dan hari ni saya tengok anak pun dia kurang. Itu dia kata, Sat, kalau dia minta hutang tak jangan bagi, dia tak bayar kan. Mulut jangan jahat. Mulut jangan jahat. Lepas tu tak dapat sekalian, dalam bab ni insya-Allah dengan masa yang ada ni, ambillah gerak pulang bergelok. Ramadan nak mari lagi beberapa hari je. Datuk Karim kata dia memang kami ni buat ceramah ni, saya bukan penceramah negeri tau, penceramah kata negeri. Tapi disebabkan di Selangor banyak penceramah telah ditarik tauliah, saya terpaksa jaga Selangor tu. Kan? Datuk payah sibuk setelah bulan, boleh masuk senyap gitu je. Saya tak pernah, saya ceramah satu masjid je tu. Disebabkan kerana permintaan tu sampai kita setiap hari dah patutnya anda keluar. Khamis pakai pergi Kelantan dan Ranu. Jumaat ada kat belah Kedah lebih kurang. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dia. Lo, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis semua ada. Dia fikir kita makin berumur. Tak. Ada satu benda yang bagi dasar. Kami sebenarnya sekian. Kita bisa faham je lah. Kita pun kena terima. Kenapa? Sahabat kita. Mama kita tolong dia, Allah tolong kita. Itu dalam bahasa diri sendiri. Kalau tuan-tuan nak tolong diri sendiri, tuan-tuan, Ramadan dah bagi peluang, tapi kita tak nak ambil peluang. Fikir-fikirlah. Datuk sebut tadi, adakah 1446 masih ada untuk kita? So, ibu-ibu di belakang ni duduk grandstand dia, yang duduk di kursi tinggi tu, ya. Yang umur tahun lepas kita kan pasal tak tahun lepas ada sahabat kita dah tak ada nak tarawih kita. Ada tak? So hujung Syaban, besok Ramadan, kalau dia dengan kampung kita pakat-pakat kotor yang bila saya ada kubur dia. Dia nak dah ni dah tak ada kami dah no. Anduk elok dalam kami doa kahang, ya Allah ampunilah dosa jenah ni. Bagui dia lah teman saya pergi masjid Nasrah. Bila nak buat malam ni malam Ramadan, petang ni pakai pergi. Yang kedua besok malam nak raya, petang akhir Ramadan pakai pergi ziarah. Jenah kami nak raya dah besok. Kalau hang ada seronok pergi macam mana, Tuhan sayang hang dulu no. Kami doakan hang Allah ampun dosa hang. Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, ambil peluang bergaduh. Banyakkan doa Ramadan ni. Banyakkan doa. Seulang balik salatu salat 6 bulan before, 6 bulan after. Kita wallahu a'lam, fikir-fikir balik. Wallahu a'lam, yang baik itu Allah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaat yang Ustaz Aslin sebut tadi ni. Cuma hak yang tak faham tu, hak dia cakap Jawa, dia cakap ni Pakistan juga, saya tak faham. Habis hanya dekat siap tu saya faham.
Jadi untuk terakhirnya Datuk 5 minit tu. Ambil 5 minit tu. Tak mau dah. Sekarang nak baca doa apa-apa lah 5 minit tu. Tak mau dah. Doa. Untuk yang terakhir tu. Silakan. Menutup. Saya sepenuh dengan Ustaz Aslim, tak mau dengar kita cakap apa. Elok lah, semua elok lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Bismillahi arqi wallahu yashfik, Allahu rabban nas mudhibal bath, ishfi anta syaffi wa la syaffi illa anta wa la yughadiru saqman illa anta. Bismillahil kabir, a'udzu billahil azim min kulli syarri 'abdin na'arin wa min syarri harin nar. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa tahsabuhum 'iqazan wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Pertemukan kami dalam kasih sayang dan perpisahan kami juga kerana kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sihatkanlah tubuh badan kami, mudah-mudahan dapat kami beribadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Panjangkanlah umur kami ya Allah, istiqamahkan kami dengan salat, dengan tarawih ya Allah, istiqamahkan kami dengan qiyam ya Allah, dengan Quran ya Allah, dengan sedekah ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik buat kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, berikanlah kebaikan kepada mereka, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepada rahmat-Mu ya Allah. Terimalah amalan mereka ya Allah, dan tempatkanlah roh mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Rahman, peliharalah negeri dan negara kami ya Allah, peliharalah perpaduan di kalangan kami ya Allah, peliharalah kasih sayang dalam keluarga kami ya Rahman. Mudah-mudahan kasih kami, kasih negeri kami, kasihkan negara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah minkum. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk, terima kasih alias, dan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Aslim, dan juga tahniah kepada Yang Bahagia Ustaz Usam dan juga seluruh jentera kuasa Masjid Al Jami' ini kerana telah berjaya melaksanakan program forum pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam forum pada malam ini. Ampun maaf daripada saya kalau ada terkasar bahasa, tersalah cara, terlanjur kata. Wallahu a'lam. Jumpa lagi kita di lain masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.